Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min lisanina. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifadata wa hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbih subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali semula di dalam penyambungan pembacaan kitab hadis 40 karangan bagi Al-Imam Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu rauhahu. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan dan puan, kita akan sambung semula di dalam hadis, iaitu hadis yang sedikit panjang, hadis yang ke-29, yang membicarakan tentang al-munjiyati minan nar, iaitu perkara-perkara yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun dah penghujung daripada hadis ini, insya-Allah taala. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala akhbiruka bi ra'sil amri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tak aku beritahu kepada kamu tentang daripada bi ra'sil amr, iaitu modalnya sesuatu pada agama, iaitu modalnya agama, ataupun disebutkan a'la din, perkara yang paling tinggi di dalam martabat agama. Maksudnya agama itu ada modalnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bi ra'sil amr, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umuduhu, dan Nabi SAW menceritakan juga, nak tak aku ceritakan kepada engkau wa umuduhu, dan tiang-tiangnya agama itu, dan juga wa zarurah sanamuhu, dan nak tak aku ceritakan kepada engkau tentang daripada kemuncak daripada tiang itu, kata Nabi SAW. Artinya tiang agama. Maka berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin tahu ya Rasulullah, apakah itu? Iaitu 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, modalnya agama, kemudian tiangnya agama, kemudian kemuncak pada agama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala, kata Rasulullah SAW bersabda, ra'sul amr al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun modal agama itu adalah Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksudnya Islam? Di dalam syarah mengatakan, ai nutqu bi syahadatain, iaitu seorang ingin menjadi orang Islam, maka dia kena bersyahadah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya seorang itu kalau nak dikatakan orang yang Islam, orang Muslim, maka dia itu wajib untuk bersyahadah, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa bersyahadah di sini? Iaitu dia mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu, dia itu nak dapat title Islam, maka orang tersebut mesti ada syahadah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau seorang itu, dia itu nak melakukan amalan-amalan daripada amalan Islam, ibadat-ibadat Islam, semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW, modalnya agama itu adalah Islam. Nampak tak? Ra'sul mal artinya modal, artinya kepala agama itu adalah Islam.
Jadi orang kalau dia buat baik macam mana pun, dia bersedekah ke, nampak tak? Ataupun dia buka lah pondok ke, ataupun dia pergilah haji ke, ataupun dia pergilah melakukan ibadah yang lain, solat, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tidak akan menerima sedikit pun. Sebab modalnya agama itu, asasnya agama itu adalah Islam. Dia mesti beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa may yabtagha ghairal islami dina fala yaqbalu minha syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin selain daripada agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dia inginkan agama lain selain daripada agama Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yaqbalullahu syai'. Maka Allah Taala tidak akan terima sedikit pun apa-apa daripada dia. Baik daripada haji yang kita sebutkan contoh. Nampak tak? Dia berlakon jadi orang Islam ke, kan? Kita mana tahu munafik itu zaman Rasulullah pun banyak munafik. Nampak? Munafik pun buat haji juga, munafik pun buat umrah juga, munafik pun solat juga. Nampak tak? Cuma ada sifat-sifat munafik tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Taala sebutkan, yang mana mereka itu kalau nak datang solat, datang dalam keadaan malas-malas. Mereka jarang sekali pergi solat subuh dan juga isya. Itu tanda-tanda orang munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila panggilan jihad, mereka tidak menunaikannya, mereka tidak pergi. Ini sifat-sifat orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ada tak munafik? Ada. Atas nama Islam saja, tapi pada hakikat hatinya tidak ada keimanan. Maka orang macam ni macam mana dia buat ibadah-ibadahnya? Maka kata Nabi SAW dah sebut bahawasanya kepalanya Islam itu, asasnya Islam itu adalah Islam. Maksudnya mesti bersyahadah, mesti beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang yang tidak beriman pada Allah, dia tidak diterima kebaikan dia. Maksudnya kebaikan dia tidak diberikan ganjaran di akhirat esok. Adapun di dunia, maka para ulama kata ianya diberi kerana itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, Allah Taala bagi juga. Nampak tak? Ini kasih sayang Allah Taala. Allah ni Maha Pemurah. Jadi kalau orang itu dia non-muslim, dia buat ibadat, tuan-tuan dan puan-puan, contohnya dia tasyabbuh orang-orang shaimin bi Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dia tasyabbuh, dia ikut saja. Nampak tak? Time sahur-sahur, time buka-buka. Dia berpuasa. Nampak tak? Tapi perpuasanya itu tidak diterima langsung pun. Sebab apa? Dia tidak ada tiket itu, iaitu Islam itu sendiri. Jadi macam mana kata para ulama, kalau dia buat baik, dia melakukan sesuatu perkara yang mana dilakukan oleh orang Islam, maknanya seperti sedekah, kebaikan, membantu orang-orang lain, maka orang itu, non-muslim itu, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya di dunia. Macam mana? Kawasi'ati rizq. Seperti Allah Ta'ala berikan kepadanya keluasan rezeki. Jadi mereka yang suka bantu orang, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Kalau orang tu non-muslim, Allah Ta'ala bagilah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab itu pemurah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Adapun daripada ibadat, seluruhnya tidak diterima. Cuma, kata para ulama, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dituntut tak untuk melakukan solat? Mereka dituntut ataupun tidak? Mereka belum Islam. Mereka dituntut, kata para ulama. Jadi kalaulah mereka dituntut, bermaknanya mereka juga akan diazab apabila mereka meninggalkannya. Sepertinya solat. Jadi kalau orang kafir, tuan-tuan dan puan-puan, dia meninggalkan solat, dia dituntut. Sebab solat itu dituntut kepada seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala di kalangan bangsa jin dan juga manusia. Itu syariat. Tidak kepada binatang dan sebagainya. Maka cuma ada setengah para ulama kata binatang tidak ada taklif, tetapi mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Dan bertasbih yang apa yang ada di langit dan juga di bumi. Adapun manusia dan juga jin, mereka ada taklif, mereka ada bebanan syariat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya orang-orang yang non-muslim, mereka juga di atas syariat. Mereka juga di atas tuntutan taklif, tuan-tuan dan puan-puan. Tuntutan solat. Jadi erti kata, kalaulah dia tidak beriman, memang kalau dia solat tidak sah. Tetapi dia juga dituntut untuk melakukan solat dalam keadaan dia itu hidup di dunia ini.
Bermaknanya bila nanti di yaumul qiyamah, mereka juga bukan hanya diazab atas kekufuran mereka, tetapi mereka diazab dengan azab yang kedua, iaitu azab setiap daripada ibadat-ibadat mereka. Ya, ibadat-ibadat orang Islam yang mereka tinggalkan. Iaitu seperti solat, seperti puasa, seperti haji, seperti daripada bayar zakat dan sebagainya. Maka mereka akan disoal dan mereka akan diazab setiap kali mereka meninggalkan. Beratnya tuan-tuan dan puan orang-orang yang kafir ni. Maknanya mereka akan diazab dengan dua. Adapun orang Islam, dia tidak diazab dengan azab kekufuran, tetapi mereka diazab sekiranya kalau mereka itu bermaksiat dan tidak diberi rahmat oleh Allah. Maka dia dimasukkan dalam api neraka sampailah satu saat habis daripada hukumannya, maka Allah Taala akan masukkan ke dalam syurga. Nampak tak? Jadi sebab itu dikatakan orang kafir ni tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, benda yang berat tuan-tuan dan puan-puan menjadi kafir. Jadi segala amal ibadat mereka tidak diterima dan segala ibadat daripada kebaikan-kebaikan mereka dilakukan, ganjaran hanya diberikan di dunia tetapi tidak diberikan pada akhirat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau seorang itu dia nak masuk Islam, maka wajib tak untuk dia bersyahadah? Wajib tak untuk dia bersyahadah? Maka jumhur ulama kata wajib. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan wajib untuk mereka bersyahadah secara lafaz. Jadi sebab tu kalau kita tengok di Malaysia, mana-mana non-Muslim itu kalau nak masuk Islam, maka dia pergi pejabat agama dan dia akan ikrar dan dia akan dipersaksikan oleh orang-orang jabatan agama untuk tengok dia ni syahadah, lalu dia copkan dia ni atas nama seorang Muslim. Sebagai orang yang Muslim tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini undang-undang kita di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Itu undang-undang dunia. Ada pun undang-undang akhirat. Kalau seorang itu dia tidak mahu bersyahadah untuk mengiklankan syahadahnya. Contohnya dia datang daripada keluarga non-Muslim. Dia tak nak tahu siapa pun tahu. Bainahu wa bainallah, di antara dia di antara Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, orang yang bersyahadah macam ni maksudnya bersyahadahnya hanya dia dengan Allah. Nampak tak? Dia pun solat senyap-senyap, nampak? Solat Jumaat pun dia kalau pergi pun orang tak perasan. Ada juga orang-orang macam ni, ada bukan tak ada. Maka orang seperti ini tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, dia itu dihukum pada dunia itu seperti hukumnya orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang tak tahu dia itu Muslim. Nampak tak? Jadi, kalau orang yang tak iklan dia itu Muslim, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh iktibar dia sebagai Muslim atas hukum dunia sahaja. Maksudnya macam mana? Sebab kalau dia tidak iktibar dia sebagai Muslim, macam mana siapa nak tahu? Maka orang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, faraid dia boleh tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tidak iktibar dia itu sebagai Muslim, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Yang kedua, barangkali, yang ini paling bahaya dan paling takut kalau dia tak ikhlas. Sebab apa? Bila nak ke bumi macam mana? Nak sembahyangkan jenazah macam mana? Bila dia mati, tak ada orang siapa tahu. Sebab itu ada juga yang meninggal, tuan-tuan dan puan-puan, tapi dikebumikan atas cara orang-orang kafir. Jadi benda ini, para ulama, mereka nak keluar daripada khilaf, mereka mengatakan wajib. Selagi mana orang tersebut itu takut kalau dia ada harta, nanti nak difaraidkan, macam mana? Nampak tak? Jadi begitu juga nanti dalam sistem pernikahan, munakahat, macam mana? Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, Islam ni di antara para ulama mengatakan, jumhur ulama katakan wajib untuk bersyahadah. Adapun kalau orang macam ni berdosa tak ada buat macam ni. Hukum dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau mengikuti pendapat yang kedua kata tak wajib, maka dihukumi sebagai hukum dunia kafir, tetapi di akhirat adalah orang yang beriman kepada Allah. Nanti esok dia akhirat, dia ni rupanya jiran aku ni Muslim. Muslim rupanya. Masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma hukum di dunia dia tidak digelar sebagai orang Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lebih baiklah tuan-tuan dan puan-puan untuk melafazkan syahadah tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang disebutkan. Bahawasanya Nabi SAW sebutkan yang pertama, modalnya agama itu adalah Islam, kata Nabi SAW. Wa umuduhu salah, dan juga tiangnya agama itu, kata Nabi SAW, adalah salat, tuan-tuan dan puan-puan. Artinya
tiang keimanan seseorang hamba. Maksudnya tiang agama ni maksudnya tiang keimanan seorang hamba. Seorang hamba tu iman dia tuan-tuan dan puan-puan itu tertakluk dengan solat dia. Jadi kalau dia tidak salat, maka imannya akan merundum. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, perbezaan antara kita dan juga orang-orang musyrik, kata Nabi SAW adalah salat. Nampak tak? Farqu bainana wa bainal musyrikin as-salat. Kata Nabi SAW, perbezaan antara kita dan juga orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang musyrik adalah salat. Jadi sebab tu kalau orang yang meninggalkan salat, maka iman dia tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, itu menjadi goyah. Jadi sebab itu di antara Nabi SAW sebut, Nabi SAW nak sebut dalam hadis ni begitu penting. Setelah seorang itu beriman, solat dia kena jaga betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Itu disebut oleh Nabi SAW. Sebab itu yang akan membetulkan keimanan seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya solat itu mencegah seorang itu daripada kemungkaran dan juga kekejian. Nampak tak? Jadi kalau orang melakukan solat, betul-betul dia melakukan solat, maka dirinya terpelihara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, solat ni begitu penting sehingga Nabi SAW mengatakan dia adalah tiangnya agama itu. Artinya tiang agama seorang hamba tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa zarura sanamuhul jihad. Kata Nabi SAW, dan kemuncak yang tertinggi di dalam agama itu, kata Nabi SAW, adalah jihad tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Maksud jihad di sini disebutkan jihad fi sabilillah, iaitu berjihad memerangi kafir-kafir harbi yang menyerang Islam. Dan itulah yang tertinggi sekali di dalam agama. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada amalan yang tertinggi di dalam agama. Jadi artinya daripada ganjaran yang paling besar di dalam agama, iaitu berjihad fi sabilillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis bahawasanya orang-orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, fi sabilillah, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Segala dosa-dosanya boleh diampunkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini kelebihan orang-orang yang mati syahid. Sehingga para ulama kata dosa-dosanya itu kalau dia fisabilillah, jihad fisabilillah, sehingga dosa-dosanya tertakluk tuan-tuan dan puan-puan, dengan daripada dosa-dosa yang besar pun boleh terhapus. Nampak tak? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, yughfar li syahidin kulla dhanbin. Tetapi ada satu dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, kata Nabi SAW, yughfar li kulli syahidin, yughfar li syahidin kulla dhanbin illa dain. Kecuali orang-orang yang berhutang, kata Nabi. Jadi orang yang mati syahid ni, tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat syahid tu dengan syarat dia tidak ada tertakluk dengan dosa-dosa manusia. Jadi tak kisahlah pergilah mati syahid pun. Tapi kalau ada dosa dengan makhluk tuan-tuan dan puan-puan, maka sebenarnya dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tertakluk itu? Utang. Jadi Nabi SAW bagi perumpamaan utang. Begitu juga menyakiti orang lain, menganiaya, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Kalau dia pergi berjihad fisabilillah pun tidak dapat syahid. Tidak dapat, maksudnya tak dapat pahala tu. Nampak tak? Jadi disebabkan apa? Disebabkan dia itu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak dapat keampunan, bukan pahala. Tidak dapat keampunan tu. Sebab apa? Sebab ada tertakluk dengan dosa dengan makhluk. Jadi dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, maksud daripada itu yang pertama ni adalah jihad betul-betul pada jalan fisabilillah. Yang kedua, kata para ulama, disebutkan wa yutlaqu, disebut dalam syarah, wa yutlaqul jihad ala mujahadati nafsi wa kaffiha an syahwatin. Disebut oleh Imam Al-Jurdani dan juga boleh dimaknakan erti disebut oleh Nabi SAW itu adalah jihad melawan nafsu tuan-tuan dan puan-puan. Jihad melawan nafsu. Kata Nabi SAW, jihad melawan nafsu itu jihadul akbar. Jihad yang paling terbesar. Sekarang ni tak ada lagi panggilan, seruan, ijma' para ulama. Jom kita pergi berjihad. Tak ada. Sekarang ni apa yang perlu kita tempuh pada diri kita? Jihad dengan nafsu kita. Itulah sebesar-besar jihad tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Kita melawani nafsu kita. Di akhir zaman ni, benda yang paling Nabi SAW takut tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW,
akhafu ma akhafu. Kata Nabi SAW, perkara yang paling aku takuti min ghairi dajjal, selain daripada dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanda kepada atas umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta dunia wa syahwatu khafiyah. Dalam riwayat ar-riya wa syahwatul khafiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takut melanda kepada umat aku akhir zaman ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah cinta dunia. Dan riwayat riya, penyakit riya, wa syahwatul khafiyah, dan juga hawa syahwat tuan-tuan dan puan yang tersembunyi. Maksudnya tuan-tuan dan puan, keinginan dia itu, syahwat dia, nafsu dia tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu Nabi SAW paling takut. Selain daripada dajjal, Nabi SAW takut kepada umat dia benda ni tuan-tuan dan puan. Sebab cinta dunia, kata Nabi SAW, hubbu dunya ra'su kullu khati'ah. Kata Nabi SAW, cinta dunia itu adalah kepala kepada segala jahatan. Kenapa hari ni orang berperang? Kenapa hari ni orang berzina? Kenapa hari ni orang sanggup menindas orang lain? Kenapa hari ni orang sanggup rasuah? Kenapa hari ni orang sanggup menipu orang lain, scam duit orang? Kenapa hari ni orang sanggup bunuh berbunuhan? Sebab apa? Sebab cinta kepada dunia. Ibu kepada segala kejahatan, segala maksiat yang ada dalam muka bumi ini adalah cinta dunia. Datang daripada mana? Datang daripada nafsunya. Syahwatul khafiyah, kata Nabi. Iaitu syahwat yang tersembunyi. Nampak tak? Dalam hati dia tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan-puan belajar ilmu untuk kita buang. Kita belajar ilmu penyucian hati untuk kita buang balik apa yang ada dalam diri kita ni. Iaitu perasaan, keakuan diri kita, ananiah kita, rasa diri kita hebat, rasa diri kita sekian-sekian. Itu semua dipanggil syahwatul khafiyah. Nampak tak? Rasa ujub dan sebagainya. Maka kita kena belajar ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati. Melalui daripada guru-guru yang saleh, kita ambil wirid zikir daripada dia, bersihkan hati untuk kita buang hawa nafsu kita ni. Nampak tak? Jadi ada orang hawa nafsu dia itu kadang-kadang tertakluk kepada kebendaan. Ada orang tak tertakluk kepada kebendaan, tetapi takluk kepada kemasyhuran nama. Ada orang hawa nafsu dia kadang-kadang dia lebih nampak kepada amal ibadat, nak menunjuk kepada orang lain. Jadi benda ni semua tuan-tuan dan puan-puan muhbitat al-a'mal. Perkara-perkara yang menghancurkan amalan-amalan seorang. Benda yang sangat bahaya. Iaitu hawa nafsu kita. Jadi macam mana nak kawal hawa nafsu ni? Iaitu jalan mujahadah. Jalan mujahadah, jalan dengan kita benar-benar melawan nafsu kita tu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dalam satu kalam dia kata a'adal uduka. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, musuh yang paling ketat, yang paling bahaya adalah diri kamu, kata Sayyidina Ali. Diri kamu. Sebab kalau musuh kita ni, kita tahu dah dia nak jatuhkan kita. Kalau kita tahu dia tu musuh tuan-tuan dan puan, kita tahu dah. Kalau dia cakap macam ni pun, kita tahu ni helah dia. Kalau dia buat macam ni pun, tahu dia ni mesti ada nak kenakan kita. Dia musuh kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, diri kita ni kita tak tahu. Diri kita ni kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa betul dah tu. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah lebih baik daripada orang lain. Kita ni dah betul. Nampak? Sedangkan itu adalah nafsu kita tuan-tuan dan puan. Jadi nafsu ni benda yang sangat penting. Benda yang sangat bahaya untuk kita pentingkan, iaitu kita mempelajari untuk mengawal nafsu tu. Yang pertama, nafsu al-amarah. Kata ulama, nafsu tu ada beberapa tingkatan. Nafsu al-amarah. Nafsu al-amarah itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal nafsal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya nafsu amarah itu membawa kepada keburukan. Itu nafsu amarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nafsu amarah ni, kata para ulama, dia adalah nafsu yang cenderung kepada nafsu syaitaniyah. Cenderung kepada nafsu syaitaniyah bermaknanya nafsu syaitaniyah ni dia tak ada langsung kebaikan. Syaitan nafsu dia tak ada langsung nafsu baik, tak ada. Jadi syaitan punya nafsu ni, dia punya nafsu itu segala benda-benda yang jahat dan memudaratkan orang lain. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan juga dikatakan nafsu syaitan ni, syaitaniyah ni, dia itu nafsu yang merosakkan diri dia sendiri dan juga kepada orang lain.
Ni dipanggil nafsu al-amarah. Ni paling bahaya. Dia tak ada langsung cenderung kepada kebaikan. Yang kedua, nafsu al-lawwamah, tuan-tuan dan puan-puan, nafsu yang mana kata para ulama, nafsu yang mana dia itu cenderung kepada kejahatan, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia juga ada cenderung kepada kebaikan. Dia ada cenderung kepada kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, orang macam ni, kata ulama tasawuf, dia kena berhati-hati juga. Sebab tak ramai juga orang lepas. Yang pertama tu confirm lah. Kalau dia melayani nafsunya dengan nafsu amarah, itu membawa dia ke dalam api neraka. Yang kedua ni, nafsu yang berbahaya juga. Nampak tak? Kalau dia mati, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi mengekalkan nafsu ini. Kadang-kadang buat baik, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang buat jahat. Nampak tak? Jadi kalau orang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia kena belajar untuk membersihkan hati dia. Dan ini kata para ulama, kebanyakan orang-orang ada padanya. Kebanyakan umum manusia itu banyak pada cenderung pada nafsu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Yang ketiga, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, nafsu yang dipanggil nafsu al-amarah, nafsu lawamah, dan nafsu al-mardiyah. Dipanggil nafsu al-mardiyah, iaitu nafsu al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah iaitu nafsu yang tenang. Maksudnya apa? Setelah daripada tadi itu, dia cenderung kepada kebaikan dan juga kejahatan. Tetapi nafsu yang tenang ni, mutmainnah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia nafsu yang menyeru kepada seorang tersebut kebaikan dan dia rasa berselesa. Dia rasa selesa dengan keadaan ibadat dia. Nampak tak nafsunya? Nampak tak nafsunya itu selesa dengan ibadat. Jadi dia pergi majlis ilmu, dia senang. Tak macam ada setengah orang, dia nak pergi majlis ilmu, dia rasa macam, oish, susahnya nak pergi majlis ilmu ni. Nampak tak? Dia rasa berat. Sebab apa? Dia ada nafsu lawamah. Adapun nafsu mutmainnah, ini nafsu orang yang dia agak tenang sedikit pada kebaikan-kebaikan. Nampak tak? Ini dah tingkatan nafsu-nafsu orang yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Naik lagi satu tingkat, dipanggil nafsu al-mardiyah, nafsu ar-radiyah. Maksudnya nafsu radiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nafsu yang mana dia itu sudah redha dengan apa-apa pun keadaan. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia senang, nafsunya sama. Dan ini tingkatan di kalangan para wali, para alim ulama, maka mereka mempunyai nafsu seperti ini. Jadi mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang inginkan hanyalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nafsu para wali, para alim ulama. Macam mana nak tarakah, macam mana nak naik pada nafsu ini? Iaitu seorang itu bermujahadah. Daripada lawan nafsunya, daripada amarah, pergi lawamah, pergi mutmainnah, pergi mardiyah, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian setelah itu, naiklah kepada nafsu al-kamilah. Iaitu nafsu al-kamilah, nafsu yang sempurna. Maksudnya yang sempurna ni, iaitu nafsu yang hanya ada pada para nabi dan juga para rasul. Nafsu para nabi, para rasul. Jadi nafsu para nabi ini ada nafsu. Mereka ada keinginan juga, tapi mereka itu tidak mengikuti keinginan pada diri mereka kecuali dengan al-wahyillah, dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqun 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala sebut bahawasanya Nabi Muhammad tu tidak berbicara sesuatu tu mengikuti hawa nafsu dia, kecuali dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempurna, tuan-tuan dan puan-puan. Kata para ulama, macam mana nafsu dia ni? Maksudnya mereka itu sentiasa berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa jua. Ketika makan, minum, mereka semua segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan, itu hanya wajhillah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para awliya, para sahabat pun tidak akan dapat daripada nafsu yang sempurna seperti ini. Jadi insanul kamil, manusia yang sempurna itu siapa? Para nabi, yang khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengertian nafsu, tuan-tuan dan puan-puan, yang pembahagian nafsu yang perlu kita tahu. Yang sepatutnya kita tengok diri kita, manakah kita, pada peringkat manakah kita, barulah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dekat dengan Allah. Sebut oleh ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Jadi kita tak kenal diri kita, kita tak tahu apa yang kat dalam ni. Kita ni pada tahap mana, kita ni macam mana amal ibadat kita ni, macam mana niat kita ni. Kita tak kenal lagi diri kita. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu orang yang dah kenal diri dia, tuan-tuan dan puan-puan, maka akhirnya dia tengok diri dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah manusia sebagai seorang hamba di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi dia tidak rasa dia itu adalah seorang yang alim, seorang yang hafiz Al-Quran, seorang yang mempunyai takhta, yang mempunyai pangkat tinggi. Dia tak pandang itu semua. Yang dia pandang, dia adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang pada tahap ini dia dah kenal diri dia, maka dia naik pada satu tahap, dia bukan ahli ibadah dan bukan ahli ubudiyah, bahkan dia adalah ahli ubudah. Jadi orang-orang yang beribadat ni ada 3 macam darjat. Yang pertama, ahli ibadat. Orang ahli ibadat ni, orang yang ibadahnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia itu subhanallah sering kali pergi masjid. Nampak tak? 5 waktu kat masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dia balik rumah, dia zikir, macam-macam dia buat. Ni dipanggil ahlu ibadah. Ahlan maksudnya dia itu adalah orang yang memang bidang dia, memang dia adalah ahli kepada ibadah tersebut. Jadi nak sampai satu tahap ahli ibadah ni pun kita jauh lagi. Kenapa tak? Jadi ini orang-orang yang dipanggil ahli ibadah. Yang kedua, naik satu tahap bila dia dah sering kali beribadat, dia lawan hawa nafsu dia, dia naik satu tahap peringkat ubudiyah. Ubudiyah ni maksudnya rasa kehambaan diri dia. Jadi dahulu tu ahli ibadat, perbezaan dia dengan ahli ubudiyah, dulu di ibadat dia ingatkan akan sekian-sekian daripada ganjaran. Dia menginginkan kalau dia baca surah Al-Kahfi sekian dapat menyelamatkan dia daripada Dajjal. Contohnya, kalau dia baca surah daripada surah Allahumma salli Muhammad, daripada surah Al-Waqiah, disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut bahawasanya orang yang baca surah Al-Waqiah pada setiap malam, la yusibhul faqah, orang tersebut tidak akan tertimpa dengan kefakiran. Jadi dia baca tu, dia amalkan tu disebabkan ada ganjaran-ganjaran yang disebut oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ahli ibadah. Ada pun pada peringkat ubudiyah, bila dia dah lama dia jadi taladzuz, jadi seronok beribadah tersebut, dia jadi rasa macam kehidupan dia tu dia dah tak naklah benda ni. Sebab yang diinginkan lebih dahsyat daripada itu, sebab dia dah merasakan kelazatan daripada ibadat tersebut. Akhirnya dia beribadah, dia beramal, dia baca Quran, dia solat, dia tak inginkan akan ganjaran tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali mereka itu merasakan yang sepatutnya tak perlu aku niatkan untuk dapat ganjaran, tapi aku buat ini adalah kerana aku adalah hamba. Ini satu peringkat yang lebih tinggi daripada ahli ibadah. Dia buat tu bukan hanya nak kerana ganjaran, tapi dia buat tu sebab aku adalah hamba. Sebab Allah Ta'ala suruh, Nabi SAW suruh. Ini peringkat orang-orang yang dah seronok. Nafsu dia dan tuan-tuan perempuan dah tak sama dengan level-level kita ni. Dia panggil al-ubudiyah. Orang-orang ahlul ubudiyah. Bila dia lama kelamaan dia beribadah, mujahadah nafsu dia, mujahadah lawan puluhan tahun, belasan tahun beribadah, tuan-tuan dan perempuan, belajar ilmu, buat amal baik, jauh daripada maksiat. Lama kelamaan, tuan-tuan dan perempuan, dia naik pada satu tahap al-ubudah. Orang-orang ahlul ubudah. Maksud ahlul ubudah ni, hati mereka, tuan-tuan dan perempuan, itu sentiasa iqbal ala Allah. Hati mereka ni sentiasa menghadap pada Allah, tidak sedikit melencong kiri dan kanan. Jadi macam mana kehidupan dia? Kehidupan dia pertama sekali minallah. Apa-apa pun datang, tuan-tuan dan perempuan, diingat minallah, itu datang daripada Allah. Ini orang yang ada muraqabah, tuan-tuan dan perempuan. Orang-orang yang sudah musyahadah muraqabah dengan Allah Ta'ala, apa-apa pun dia rasa datang daripada Allah. Ujian berat, minallah, daripada Allah Ta'ala. Orang anak dia, minallah, datang daripada Allah. Sebab tu dia tak heran. Nafsu dia tu dah tak ada dah. Kalau orang nak marah, dia marahlah. Kalau orang nak maki, dia makilah. Sebab ni nafsu di kalangan orang-orang
para nabi dan juga para wali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mereka punya ibadah tu dah next level daripada kita. Jadi mereka itu sentiasa minallah. Kemudian alallah. Mereka itu juga kalau beribadat semuanya alallah, bertawakal kepada Allah. Apapun urusan mereka, alallah. Tidak mereka itu di atas ala khalqi, di atas makhluk, tapi semuanya atas Allah Ta'ala. Keserahan diri mereka itu, tafwid diri mereka itu kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ilallah. Mereka hidup mereka ni sentiasa ilallah, menuju kepada Allah. Apapun keadaan, bila minum air, mesti dalam keadaan itu menuju kepada Allah. Minum air untuk dia berzikir kepada Allah. Ingat benda tu semua. Tak sama macam kita dah. Nampak tak? Itu kelebihan orang-orang ahlu ubudah. Nampak tak? Dan begitu juga mereka yang terakhir, mereka bersama Allah. Ma'allah. Iaitu mereka bersama dengan Allah, tak terputus walaupun selahzah, walaupun sesaat. Jadi itulah Nabi SAW dan juga para awliya-Nya Allah Ta'ala. Nabi SAW, itu kata Nabi SAW, bahawasanya hatiku tidak tidur. Aku diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Aku tidak makan, aku diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Mataku tutup tetapi hatiku tidak tidur. Maksudnya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada setengah para wali Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada mujahadah. Ibadah mereka jadi setahap itu. Nampak tak? Jadi inilah di kalangan orang-orang yang mereka bermujahadah dengan hawa nafsu mereka. Jadi nafsu ni benda yang paling bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, melebihi daripada syaitan dan iblis sekalipun. Allah Ta'ala bila sebut tentang tipu daya syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka da syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan syaitan itu, bisikan tipuan syaitan itu adalah lemah, kata Allah. Allah sifatkan tipuan syaitan itu adalah lemah. Tetapi hawa nafsu ni, Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan dan puan-puan, hawa nafsu kita cenderung kepada apa? Kepada perempuan. Cenderung kita kepada dunia. Itu semua hawa nafsu kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya hawa nafsu, tipu daya kepada syahwat, keinginan kepada perempuan itu sangat besar. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, tuan-tuan dan puan, nak katakan hawa nafsu kita ni lebih berbahaya daripada syaitan sekalipun. Jadi sebab tu syaitan ni kita anggap macam kuatlah syaitan ni. Tak ada. Yang kuat tu nafsu kita. Nampak tak? Sebab itu kita tengok bulan Ramadan. Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, tuftah lahu abwabul jannah. Maka dibukakan pintu-pintu syurga. Hadis sahih. Kata Nabi SAW. Wa tughlaqu abwabul jahannam. Ataupun abwabun nar. Kata Nabi SAW. Dan ditutup segala pintu-pintu api neraka. Wa sufidah syayatin wa yulqa fil bahar. Atau kama qala Rasulullah. Dan diikat syaitan-syaitan, kemudian dicampak di dalam lautan. Maka dalam bulan Ramadan, kalau kita tengok zahir hadis, meskipun ada khilaf ulama maksud daripada hadis tersebut, para ulama ada yang berpegang memang syaitan diikat pada bulan Ramadan, maka dicampak di lautan. Tetapi bulan Ramadan kita tengok ada orang-orang yang berbunuhan, ada orang yang berperang, ada orang yang masih lagi bermusuhan, ada orang mengumpat orang, ada orang melakukan kejahatan-kejahatan menzalimi orang lain. Maka kalau kita ikut pendapat yang kata para ulama memang syaitan itu diikat secara hakiki, tuan-tuan dan puan-puan, maka kalau kita tengok syaitan tak ada. Tapi apa yang ada? Manusia tetap sama kehidupannya, bunuh-bunuh. Yang berzina, ada bulan Ramadan berzina pun ada. Wa'iyyazubillah. Nampak tak? Jadi itulah nak dikatakan datang siapa? Datang daripada mana? Nafsu kita. Jadi nafsu ni kalau kita tak buang, tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Nampak tak? Kalau kita tak buang nafsu kita ni berbahaya. Maksudnya nafsu yang jahat ni. Kalau kita duk layan, sedap dalam maksiat, tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi kebiasaan. Dan ini yang paling bahaya. Jadi kebiasaan dalam maksiat, kebiasaan dalam kemungkaran. Disebut oleh Imam Al-Busairi tentang nafsu, dikatakan inna nafsal katifli in shubba alaihi hubbur ridha. In tahmilhu fa in tahmilhu shubba alaihi hubbur ridha. Kata Imam Al-Busairi dalam Qasidatul Burda, dia kata sesungguhnya nafsu ni, dia kata dia itu seperti anak kecil.
Kalaulah kamu itu tidak cabut mulutnya, artinya kamu tidak melepaskan mulutnya daripada puting susu. Maksudnya daripada susuannya, ibunya, ataupun puting botol. Kata Imam Al-Busairi radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia akan menyusu seterusnya. Maksudnya dia akan berterusan menyusu. Budak baby yang baru lahir tu, mana tahu. Dia nak menghilangkan daripada, dia akan menyusu sampai dia muntah. Sampai dia tak boleh nak masuk. Nah, begitulah nafsu kita ni. Kata Imam Al-Busairi. Jadi sebab tu bila kita ada hawa nafsu kita ni, tuan-tuan dan puan, banyakkan amal ibadat istighfar. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu berjihad itu adalah kemuncak, tuan-tuan dan puan, di dalam agama. Amalan yang paling tinggi di dalam agama. Itulah disebut, tuan-tuan dan puan. Sehingga disebut oleh dalam syarah, dia katakan bahawasanya li'annahu ja'ala al-jihad a'la syai'in min ad-din. Dikatakan bahawasanya sesungguhnya kerana diletakkan jihad itu adalah sesuatu yang paling tinggi di dalam agama, wa huwa bihadzal ma'na afdal min jihadil kuffar, dan dia adalah lebih baik, lebih afdal daripada jihad dengan orang-orang kafir. Maknanya jihad dengan hawa nafsu kita ni lebih dahsyat daripada jihad orang-orang kufar. Maksudnya jihad kepada orang-orang kafir harbi. Sebab apa disebut? Elak dia li'annahu fardu kifayah, sebab memerangi kafir-kafir harbi itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada orang-orang yang dah pergi berjihad, dah cukup tenteranya, tuan-tuan dan puan, sudah menjadi fardu kifayah, tak wajib dah. Tak jadi fardu ain, tuan-tuan dan puan. Akan tetapi kata beliau bahawasanya mujahadatun nafsu fardu ain. Mujahadah nafsu ni, maksudnya melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu fardu ain, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Wa biha tantafajjaru yanabi' al-hikmatu minal qalb. Dia kata, apabila seorang mujahadah nafsu, maka daripadanya itu akan menerangkan akan hati dengan penuh kehikmahan. Itulah disebutkan oleh Imam Al-Jurdani. Jadi itu disebutkan, tuan-tuan dan puan, bahawasanya Nabi SAW sebut 3 perkara. Bahawasanya yang pertama, mesti dia adalah orang Islam, jaga keimanan dia. Tidak mersyirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia itu adalah nak dapatkan akan daripada kemanisan Islamnya. Yang kedua, jaga salat. Yang ketiga adalah jihad. Yang dimaksudkan jihad adalah jihad nafsu, tuan-tuan dan puan. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala akhbiruka bimalakin dhalika kullih. Kata Nabi SAW, nak tak aku ceritakan kepada engkau bahawasanya kamu dapat memiliki sedemikian yang aku sebutkan tadi tersebut itu. Kata Nabi SAW. Maksudnya 3 perkara tadi. Kamu nak tak aku ajar kamu satu amalan yang kamu boleh dapat peroleh daripada 3 amalan tadi? Banyak tak kita sebutkan tadi? Banyak, tuan-tuan dan puan. Maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, aku mahu ya Rasulullah. Ceritakan kepada aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW fa'akhadha bilisani, maka Nabi SAW itu mengeluarkan lidahnya. Nabi SAW fa'akhadha artinya mengambil lisan, lidahnya. Dikeluarkan, tuan-tuan dan puan, artinya Nabi SAW pegang lidahnya. Amsaka lisani nafsuhu biyadih. Nabi SAW pegang lidahnya, tuan-tuan dan puan. Kenapa Nabi SAW pegang lidah tersebut? Disebut dalam syarah, wal hikmah fi dzalika, hikmah dia disebabkan mubalaghah fi rijz. Nabi SAW nak suruh kita berhati-hati dengan lisan ni, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW nak katakan, kalau aku nak beritahu kamu satu amalan yang mana 3 perkara tersebut itu dapat dijaga, kamu dapat akan kemanisan Islam itu, kata Nabi SAW. Yang pertama, kata Nabi SAW, iaitu seorang menjaga lisannya, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW bila pegang, kemudian Nabi SAW pun melepaskan, dan Nabi SAW bersabda, Nabi SAW mengatakan, kaf alaika hadha. Kata Nabi SAW, jagalah. Artinya, hindarilah daripada sesuatu yang diharamkan untuk kamu bercakap padanya. Kenapa Nabi SAW sebut? Pasal lisan saja. Kata para ulama, li'anna afatuhu azimah, kerana kerosakan lisan ni, tuan-tuan dan puan, dia sangat besar. Hari ini orang Islam, dia boleh murtad disebabkan lisan saja. Hari ini orang Islam ada iman, tuan-tuan dan puan, tapi bila diuji, dia keluarkan kata-kata tak bersyukur pada Allah. Jangan main-main. Dia berkata, dia salahkan Tuhan pula. Habis gugur iman dia. Ini orang Islam, bergurau dengan Islam. Maka boleh menjatuhkan akidahnya. Bahaya.
Nampak tak? Begitu juga solat. Maksudnya orang-orang yang kalau dengan lisannya tidak dijaga dengan betul, maksudnya dengan cara bacaan Al-Fatihahnya tak betul, boleh rosak juga solat dia. Takbirnya, niatnya macam mana? Begitulah dikatakan. Kata Nabi SAW, kalau jaga lisan, kata Nabi SAW, yang pertama kata Nabi SAW, kaf alaika. Jaga lisan ni, kata Nabi SAW. Sebab lisan ni merupakan benda yang paling berbahaya. Nampak tak? Kita tidak akan dapat jaga iman kita. Kita tidak akan dapat jaga iman kita. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawasanya la yastaqimul imanul abdi hatta yastaqimu lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan lurus, artinya sempurna iman seorang sehinggalah dia meluruskan, dia memelihara lisan dia. Jadi iman kita ni tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana dia itu kita tidak jaga lisan kita, selagi itu iman kita tidak akan lurus. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu lisan ni benda yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Disebut dalam satu kalam hikmah mengatakan, dikatakan lisanaka asaduka in atlaqtahu farsuka ay ahlakuka in amsaktahu harsuka. Disebutkan dalam satu kalam hikmah, lisan kamu itu adalah haiwan peliharaan singa kamu, dia kata. In atlaqtahu farsuka, kalaulah kamu lepaskan singa itu, nescaya dia akan makan kamu. Nampak tak? In amsaktahu, kalaulah kamu pegang lisan kamu jaga lisan kamu, harasuka, dia akan jaga kamu. Maksudnya kalau kamu tidak melepaskan lisan, kalau kamu jaga lisan kamu, maka dia tidak akan musnahkan diri kamu. Sebab itu kata Imam Sufyan Tsauri, dia kata, la tatakallamu alladhi yuksiru 'idhamak. Dia kata, jangan kamu suka bercakap dengan sesuatu perkara yang mematahkan tulang-tulang kamu. Ini orang kadang-kadang dia tak jaga lisan, habis bergaduh bertumbuk sebab daripada lisan. Dia tidak bertulang, tetapi dia lebih tajam. Apa tak? Dalam kitab Panawar Bagian Hati disebut, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya lisan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia lebih dahsyat. Apa tak? Dia lebih dahsyat daripada makanan. Lebih dahsyat daripada makanan. Makanan ni bila masuk dalam perut, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, sehari, 2 hari, maka hilang, hadam, habis. Lisan ni, dia kalau bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia bercakap bertahun-tahun, orang boleh ingat. Bertahun-tahun mengguris hati orang lain. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawasanya amalan yang paling penting, kata Nabi SAW, adalah menjaga lisan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Sehingga disebut dalam syarah, tengok dia kata bahawasanya dahulu para sahabat Nabi SAW, di antaranya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, itu menjaga lisannya sehingga beliau itu meletakkan daripada batu bata di dalam mulutnya. Dan begitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan dan puan-puan, itu pernah menjaga lisannya dan meletakkan batu bata, dan seringkali meletakkan batu bata selama 12 tahun. Itu disebut dalam syarah, mengatakan, dikatakan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu bata. Artinya setiap kali kalau dia keluar, kalau dia tidak mau bercakap, dia akan letak batu bata. Dia amalkan selama 12 tahun. Ini Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Namanya, arti dirinya disebut tuan-tuan perempuan. Tapi subhanallah, tuan-tuan perempuan dia menjaga lisannya seperti itu tuan-tuan perempuan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan jaga lisan. Kenapa Nabi SAW sebut untuk kita jaga lisan ni tuan-tuan perempuan? Sebab afat dia, kerosakannya banyak. Kata Nabi SAW, bahawasanya kepada Nabi, kata Nabi SAW, kemudian kata Muaz radhiyallahu taala anhu, kata Muaz radhiyallahu, qultu ya Rasulullah, kemudian Muaz bertanya, apabila Rasulullah SAW mengatakan tentang lisan, maka Muaz pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya kami ini akan dipersoal dengan apa yang kami bercakap. Dia tanya tuan-tuan dan puan, artinya setiap perkataan yang kami cakap tu akan dipersoal. Maka kata Nabi SAW, fama taqaltuka ummaka wa hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Kata Nabi SAW,
Kata Nabi SAW, setiap percakapan-percakapan kamu, kata Nabi SAW itu, kata Nabi SAW, apakah setiap percakapan-percakapan manusia itu akan menyebabkan manusia itu akan yakubu, akan menerapkan wajah-wajah mereka itu di atas muka bumi, di yaumul qiyamah, ketika dan dimasukkan dalam api neraka kata Nabi SAW, illa hasaid al-sin, kecuali daripada amalan-amalan hasil-hasil daripada percakapan lidah-lidah mereka. Masuk kata Nabi SAW, orang tersebut nanti di yaumul qiyamah, percakapan-percakapan mereka itulah yang menyebabkan mereka terbungkam wajah mereka. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan, orang-orang yang lisan-lisan mereka inilah yang menyebabkan manusia itu akan terbungkam. Manusia nanti di yaumul qiyamah ada yang dibangkitkan dalam riwayat hadis Nabi SAW kata ada yang dibangkitkan dalam keadaan mereka berupa pelbagai rupa. Ada yang dirupakan seperti khinzir, ada yang dirupakan seperti anjing. Ada juga dirupakan wajah-wajah mereka itu di bawah. Maksudnya kaki mereka di atas, bawah. Di wajah mereka itu berjalan dengan wajah-wajah mereka. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang, kata Nabi SAW itu nanti di hari kiamat menyebabkan muka mereka terbungkam, illa hasada al-sinatihim, kecuali daripada hasaid. Hasaid itu kata Nabi SAW maksudnya apa? Daripada hasaid, hasil-hasil lisan-lisan, kotoran-kotoran daripada perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh lisan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Seperti apa? Kal kalamil qabih, seperti perkataan yang buruk disebut dalam syarah. Kal kufri, seperti perkataan yang kufur. Seperti kal kadhibi, seperti mendusta. Itu yang akan menyebabkan manusia terbungkam di yaumul qiyamah. Wasyatam, dan juga mencela, wal ghibah, dan juga mengumpat, wan namimah, dan juga seperti seseorang itu menggadu domba, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, lisan ni kena jaga sungguh-sungguh. Akhir zaman ni kita ni tuan-tuan dan puan-puan kebanyakan suka panggil diri kita ni berhak untuk bercakap. Orang kata apa? Freedom of speech. Nampak tak? Ramai orang boleh cakap sesuka hati sekarang. Dia nak kutuk dia nak cakap dia nak cakap, dia nak kan. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, kata Allah Ta'ala, wa ma yalfizuhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafaz daripada lisan kita ini kecuali malaikat raqib dan atid itu akan mencatatnya. Raqib atid itu akan mencatat setiap daripada satu lafaz kita. Nampak tak? Sebab itu kita kena jaga lisan kita ni. Disebutkan dalam satu riwayat, tuan-tuan dan puan-puan, pernah satu ketika Ibnu Mas'ud, dia itu dia naik di atas bukit Safa. Maka tiba-tiba dia memegang lisan dia, kemudian dia pun berkata, lisani qalla khairan kul khairan taghannam waskut an syarrin tuslam. Dia pegang lisan dia, kemudian dia jerit. Dia kata, wahai lisan, katalah baik-baik, nescaya kamu akan dapat taghnam. Taghnam ni maksudnya dapat kelebihan ganjaran yang baik-baik daripada Allah. Waskut, wahai lisan, diamlah daripada berkata-kata. An syarrin, daripada berkata-kata yang buruk. Tuslam, kamu akan terselamat. Tuslam min qabli an tundam, supaya kamu tidak akan menyesal. Itu kata Abdullah ibn Mas'ud, itu kata Abdullah ibn Mas'ud, tuan-tuan dan puan-puan. Dan beliau pun berkata dalam satu hadis, beliau mengatakan aqtara khatayan nas ibnu Adam min lisani. Kata Nabi SAW, sebanyak-banyak dosanya anak Adam itu adalah pun berpunca daripada lisan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Dalam hadis yang marfu', Nabi SAW sebutkan, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara laha ba'san yahwa biha 70 kharifan fi nar. Sungguhnya seorang lelaki apabila bercakap benda yang buruk, nampak tak? Maka tidaklah dia itu akan diperlihatkan nanti 70 dalamnya daripada api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila bercakap saja, itu Nabi sebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu kita kena jaga lisan kita, tuan-tuan dan puan, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, man kana yu'min billahi falyakul khairan aw liyasum. Barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benda yang baik ataupun dia bersenyap. Jadi kalau kita bersenyap, tuan-tuan dan puan lebih selamat daripada kita. Nampak tak? Sebab itu dikatakan
apa, "Lau kana al-kalamu min al-fiddah, la kana as-sukut min dhahab." Ini kalam Ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, kalaulah seorang itu bercakap saja keluar perak, kalau bercakapnya nilainya itu adalah perak, pasti kalau senyapnya seorang itu adalah emas. Maksudnya apa tuan-tuan? Para ulama kata dalam syarah, maksud daripada kalam Abdullah bin Mubarak ni, maksudnya kalaulah seorang itu bercakap saja dia dah keluar perak, maksudnya percakapan dia baik-baik tu pun dah dianggap bagus, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang daripada bagus tersebut pun ada benda-benda yang terkadang tersilap sebab kita bukan maksum. Itu kata para ulama. Itu daripada syarah daripada kalam Ibn Mubarak. Jadi kalau kita cakap benda baik pun kadang-kadang tak semua benda ada orang boleh terima. Tak semua benda, kadang-kadang benda baik tersebut itu ada benda yang mana betul-betul patuh syar'i. Nampak tak? Maknanya kadang-kadang kita cakap, kadang-kadang kita tak perasan, kita cakap, kita ikut hawa nafsu kita. Nampak tak? Sebab itu dikatakan Allah Mubarak, kalaulah seorang itu senyap, itu nilainya seperti emas. Maknanya lebih baik daripada dia bercakap-cakap. Kalau dia bercakap-cakap pun, kadang-kadang disebabkan adanya terselit perasaan riak dan sebagainya. Jadi nak katakan, lisan ini, kita kena jaga sungguh-sungguh. Itu yang disebut dalam hadis ni, Nabi SAW sebutkan. Hadis ini tuan-tuan dan puan bertaraf hadis Hasan sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa kedua bapa kita. Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala maksiat. Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Allah murahkan rezeki kita. Allah sembuhkan segala penyakit. Allah Ta'ala pelihara iman kita, iman isteri kita, anak-anak kita dan seluruh ahli keluarga kita, ibu ayah kita. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala mereka yang telah pun pergi meninggal dunia, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Allah kumpulkan mereka di barzah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala garikan ganjaran-ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang sempurna, dengan doa-doa yang kita sampaikan dan juga bacaan-bacaan Yasin daripada tahlil yang kita bacakan kepada mereka. Insya-Allah taala mudah-mudahan mereka dapat daripada manfaatnya ketika mereka di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.